Sekali lagi, Cikgu Arini bersiaran dalam slot Sains bersama Cikgu Arini, guru sains anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, standard kandungan kita pada hari ini masih lagi kemahiran proses sains dan standard pembelajaran juga masih lagi mengawal pemboleh ubah. Kita fokuskan kepada cara hendak mencari 3 pemboleh ubah di dalam soalan berbentuk gambar rajah dan cara membina jadual dan juga carta palang. Okey? Contoh mudah mencari pemboleh ubah. Pemboleh ubah dalam situasi ini biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Sebelum itu, cikgu nak ingatkan kembali cara untuk mengenal pasti 3 pemboleh ubah. Sebenarnya, cikgu dah terangkan sebelum ini dalam video cikgu yang lepas. Okey, dan cikgu minta kamu menghafal cara untuk mencari pemboleh ubah. Walau bagaimanapun, cikgu akan terangkan secara ringkas cara untuk mengenal pasti 3 pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ada 3 kan? Okey, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, cikgu ringkaskan sebagai PM. Pemboleh ubah bergerak balas, cikgu ringkaskan sebagai PB. Dan pemboleh ubah dimalarkan, cikgu ringkaskan sebagai PML. Okey, macam mana kita nak kenal pemboleh ubah dimanipulasi? Kita cari apa yang kita ubah di awal eksperimen atau apa yang tidak sama atau yang berbeza-beza di awal eksperimen, bukan di akhir eksperimen ya. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas, cikgu ringkaskan dia sebagai PB. Cara nak kenal dia ialah cari apa yang kita nak lihat yang akan terjadi di akhir eksperimen, iaitu hasil eksperimen itu apa yang diperhatikan. Okey, apa yang berubah. Kalau pemboleh ubah dimanipulasi, apa yang diubah? Kita yang mengubah. Tapi bergerak balas, dia berubah sendiri. Apa yang berubah? Kesan daripada apa yang kita ubah tadi. Okey. Cari apa yang dicatat. Cari apa yang direkod. Cari apa yang dikaji. Cari apa yang diuji. Cari apa yang disiasat. Cari apa yang diubah, yang berubah, bukan yang diubah ya, yang berubah selepas itu. Okey? Dia berlaku di akhir penyiasatan. Kalau dimanipulasi, berlaku di awal penyiasatan. Okey. Seterusnya, macam mana nak kenal pemboleh ubah dimalarkan? Pemboleh ubah dimalarkan, cari yang sama. Tak kiralah dari awal hingga akhir ke, di awal saja ke, di akhir saja ke, dia sama. Yang sama, okey? Itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Sekarang kita lihat contoh eksperimen yang dijalankan oleh Alia. Apa Alia buat? Cuba kita tengok ya, satu persatu dan kita cuba cari pemboleh ubah tersebut. Okey, Alia sediakan 2 cawan yang sama saiz dan dilabelkan A dan B. Okey, cikgu terangkan dalam bentuk gambar rajah. 2 cawan sama saiz. Nampak tak cawan? 2 cawan sama besar. Sama saiz ni berarti sama besar, sama tinggi, sama rendah, sama segala-galanya. Okey. Dilabelkan A dan B. Okey, seterusnya, langkah seterusnya yang Alia buat, kedua-dua cawan A dan B diisi dengan air yang sama banyak. Okey, cawan A dan B tadi diisikan dengan air yang sama banyak. Nampak? Sama banyak diisi air dan seuncang teh. Okey, dua-dua dia bubuh seuncang teh. Sama tak? Okey, jadi kalau sama pemboleh ubah apa? Tadi cikgu dah terangkan kan? Okey.
Kalau sama berarti ni dimalarkan. Saiz cawan pun dimalarkan sebab sama. Diisi dengan air yang sama banyak. Air sama banyak. Banyak sikit. Sama banyak. Apa dia? Isi padu air sama. Satu uncang teh sama banyak kuantiti teh. Okey. Kita tengok pula. Apa lagi Alia buat? Kemudian, cawan A diisi dengan 1 sudu gula. Okey, diisi dengan 1 sudu gula. Dan cawan B diisi dengan 2 sudu gula. Nampak? Lepas tu, Alia kemudian minum kedua-dua airnya. Dia minum. Air dalam cawan A pun dia minum. Air dalam cawan B pun dia minum. Lepas tu dia buat pemerhatian. Macam mana dia buat pemerhatian? Didapati air dalam cawan A kurang manis. Tetapi air dalam cawan B lebih manis. Rasa-rasa sebab apa air dalam cawan A kurang manis? Sebab gulanya sedikit. Hanya 1 sudu. Cawan B ada 2 sudu gula dimasukkan. Okey. Seterusnya, disuruh kita cari pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan dari eksperimen ini. Siapa dah tahu? Okey, cuba jawab. Betul tak apa yang awak jawab? Kita sama-sama lihat lepas ini ya. Okey. Cikgu nak tunjuk cara hendak mencari ya. Okey. Macam mana nak mencari 3 pemboleh ubah itu dari eksperimen Alia? Okey. 3 pemboleh ubah yang perlu dicari. Pemboleh ubah dimanipulasi, PM. Pemboleh ubah bergerak balas, PB. Pemboleh ubah dimalarkan, PML. Ingat ya. Setiap pemboleh ubah kita dah belajar minggu lepas. Cara nak menulis dia mesti ada parameter dan objek. Sama je. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas pun sama, mesti ada parameter dan objek. Pemboleh ubah dimalarkan pun sama, mesti ada parameter dan objek. Cuma ciri dia saja yang berbeza. Di mana pemboleh ubah dimanipulasi cari yang tidak sama, yang diubah yang berbeza di awal penyiasatan. Manakala pemboleh ubah bergerak balas cari yang berubah di akhir penyiasatan. Apa yang akan terjadi di akhir penyiasatan. Manakala pemboleh ubah dimalarkan cari yang sama dari awal hingga akhir. Okey, cuba kita lihat. Okey. Kenapa cikgu letak banyak parameter dan objek dekat pemboleh ubah dimalarkan? Sebab dalam satu eksperimen, pemboleh ubah dimanipulasi hanya ada 1, pemboleh ubah bergerak balas pun hanya ada 1. Kadang-kadang kes terpencil sahaja dia akan ada 2. Okey, tapi pemboleh ubah dimalarkan ada banyak lebih daripada 1 yang perlu kita malarkan, iaitu yang perlu kita tetapkan. Okey ya, cuba lihat. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi yang kita ubah atau yang tidak sama atau yang berbeza. Okey, kita lihat. Kita lihat balik eksperimen Alia. Okey, kita lihat balik eksperimen Alia. Alia kata cawan A diisi dengan 1 sudu gula dan cawan B diisi dengan 2 sudu gula. Sama ke tak sama? Tak sama kan? Berbeza kan? Di awal ke di akhir? Di awal. Kita mula-mula buat air lagi. Kita isi dia kan? Isi 1 sudu gula dan 2 sudu gula. Okey, ni berbeza. 1 sudu sedikit. 2 sudu banyak. Jadi, sedikit banyak adalah apa? Dan objeknya apa di sini? Alia cawan A diisi dengan 1 sudu gula dan cawan B diisi dengan 2 sudu gula. Okey, apa objeknya? Objeknya gula. Okey, banyak sikit. Apa parameter dia? Ingat lagi tak? Banyak sikit. Parameternya bilangan
ataupun kuantiti ataupun isi padu. Bila masa kita nak guna bilangan? Bila masa kita nak guna kuantiti? Bila masa kita nak guna isi padu? Bilangan digunakan bila benda itu kita boleh bilang. 1, 2, 3 boleh dikira. Kuantiti untuk benda yang tak boleh dikira. Okey. Isi padu adalah untuk cecair. Jadi benda banyak sikit. Sekarang ni gula banyak sikit. Kita nak guna mana? Bilangan ke, kuantiti ke, isi padu? Okey, cuba kita tengok ya. Bilangan. Agak-agak betul ke salah? Adakah gula boleh dibilang? Mana boleh bilang gula? 1 gula, 2 gula. Okey, betul ke salah? Salah bilangan. Okey. Jadi kita cuba pula isi padu. Isi padu, boleh tak gula isi padu? Tak boleh sebab isi padu digunakan untuk cair. Tak boleh. Okey. Cuba kita guna pula kuantiti. Boleh tak kuantiti rasa? Gula boleh kira? Tak boleh kira. Jadi kuantiti untuk benda banyak dan sikit tapi tak boleh dikira. Jadi rasa-rasa betul ke salah? Betul. Okey, jelas? Okey, sekarang kita cari pemboleh ubah bergerak balas pula. Pemboleh ubah bergerak balas ialah apa yang kita nak lihat yang akan terjadi di akhir eksperimen. Okey. Apa yang akan terjadi di akhir eksperimen? Okey, kita lihat balik eksperimen Alia tadi. Okey, didapati air dalam cawan A kurang manis. Tetapi air dalam cawan B lebih manis. Itulah yang akan terjadi. Akhirnya air dalam cawan A kurang manis, air dalam cawan B manis. Betul tak? Apa akan terjadi? Akan terjadi air setelah dibubuh gula 1 sudu dalam cawan A, 2 sudu dalam cawan B, akhirnya terjadi air dalam cawan A kurang manis, air dalam cawan B lebih manis. Jadi, macam mana kita nak cari pemboleh ubah bergerak balas dia? Objeknya adalah apa dia? Kita nak tengok apa ni? Air kan? Air apa? Air teh. Betul tak? Okey. Macam mana nak kenal pemboleh ubah dia? Parameter dia. 1 manis, 1 tawar. Manis, tawar, masin. Kita panggil apa? Parameter dia adalah rasa. Jadi parameter bagi pemboleh ubah bergerak balas adalah rasa. Jadi pemboleh ubah bergerak balas adalah rasa air teh. Okey, jelas ya? Okey, pemboleh ubah dimalarkan pula. Macam mana nak cari pemboleh ubah dimalarkan? Cari yang sama. Okey. Apa yang sama tadi? Banyakkan sama tadi kan? Okey. Cuba kita lihat ya. Kita keluarkan dulu objek dia. Kita ada cawan. Betul tak? Kita ada air. Kita ada apa lagi? Kita ada teh. Kita ada apa lagi? Kita ada gula. Betul tak? Tadi nak buat eksperimen Alia tadi, Alia perlukan cawan. Alia perlukan air. Alia perlukan teh. Alia perlukan gula. Okey. Dia kata tadi, 2 cawan yang sama saiz. Betul tak? Betul tak? Okey. Kita letak dulu objek cawan. Nampak tak objek cawan? Tadi dia kata cawan yang sama saiz. Jadi parameter dia saiz. Objeknya cawan. Jadi saiz cawan adalah sama. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Objeknya air pula. Kita tengok. Apa sama tentang air? Dua-dua cawan tu air teh kan? Jadi kita boleh letak apa? Objek dia teh lagi ada. Okey. Isi padu air. Betul tak? Dua-dua dimasukkan dengan isi padu air yang sama. Okey, lagi. Dimasukkan teh yang sama banyak. 1 uncang dalam cawan A, 1 uncang dalam cawan B. Bererti
Teh boleh kira ke tak boleh kira? Tak boleh kira. Jadi kita guna kuantiti teh sama. Okey, kita tengok lagi. Apa sama lagi tentang cawan? Isi padu cawan. Betul tak? Maksudnya yang boleh dimuat dalam cawan tu sama. Okey. Apa lagi sama tentang cawan tu? Jenis cawan. Dua-dua cawan kaca. Okey. Kenapa cikgu pangkah? Sebab jenis cawan tidak memberi kesan kepada eksperimen. Jenis cawan. Kalau adakah bila kita buat dalam cawan plastik, dia tawar. Buat dalam cawan kaca, dia manis. Memberi kesan kepada eksperimen? Tidak memberi kesan. Buatlah dalam cawan kaca ke, cawan plastik ke. Kalau 2 sudu gula tetap manis. Kalau 1 sudu gula tetap tawar. Okey, jelas? Kalau tidak boleh memberi kesan kepada eksperimen, tidak boleh dijadikan pemboleh ubah. Okey. Kita lihat lagi. Warna cawan. Agak-agak boleh memberi kesan tak pada eksperimen? Kalau cawan kuning, air jadi manis. Kalau cawan hijau, air jadi pahit. Cawan putih, air jadi tawar. Ke macam tu ke? Memberi kesan tak warna cawan? Tidak. Kalau tidak, tidak boleh dijadikan pemboleh ubah. Okey? Jelas? Okey. Air. Tadi cikgu kata isi padu air. Memberi kesan kan? Kalau air banyak, gula sikit, berarti tawar kan? Okey. Kita tengok apa air. Suhu air. Memberi kesan tak? Memberi kesan. Kalau air panas, dia cepat kacau gula. Jadi, dia cepatkan rasa lebih manis. Tapi kurang tepatlah. Okey. Okey. Jenis air. Dua-dua air teh. Kalau satu air kopi, satu air teh. Kalau air kopi, biasa kena bubur gula banyak baru terasa manis. Jadi, kena air yang sama jenis. Okey. Lagi apa lagi? Okey, teh pula. Lagi. Jenis teh. Jenis teh yang sama. Ada jenis teh yang tak perlu gula banyak. Okey, kita tengok lagi. Gula. Apa yang sama tentang gula? Tadi kuantiti gula tak sama. Kita tak boleh bubuh dah kat sini kuantiti gula. Sebab tak sama dimanipulasi. Kita cari apa yang sama tentang gula. Jenis gula sama. Maksudnya gula pasir, jenis sama gula. Ataupun guna gula cube, sama-sama gula cube. Okey? Kalau guna brown sugar, dua-dua guna brown sugar. Okey, maksudnya jenis gula yang sama. Okey, seterusnya kita lihat pula cara nak mencari pemboleh ubah daripada jadual ataupun graf ataupun kita panggil dia carta palang. Okey. Jadual. Cuba lihat ya. Nak buat jadual mesti ada PM, mesti ada PB. Okey, tadi kita dah dapat PM kita kan? PM kita tadi apa? Kuantiti gula. Betul tak? Okey, PB kita apa tadi? Rasa air teh. Okey, sekarang kita lihat jadual. Ada berapa jenis jadual? Jadual ada 2 jenis. Jadual ada 2 jenis. Satu jadual menegak, satu jadual melintang. Dan graf ataupun carta palang ada satu. Okey, kita tengok jadual menegak dahulu. Jadual menegak dia berdiri tegak macam ni. Jadual melintang, dia melintang macam tu. Tapi cara nak mengenal dia, nak mengisi pemboleh ubah di sini adalah okey. Dan satu lagi carta palang ya. Carta palang ni bentuk L. Okey, kita tengok sama-sama. Kalau jadual menegak, sebelah kanan kita adalah PB, sebelah kiri kita adalah PM. Kalau dibagi 3 kolom, yang belakang sebelah kanan sekali adalah PB, PM dan yang depan tu adalah PML. Okey. Dekat dalam cikgu bulatkan merah itu adalah kita isikan dengan PB. Okey. PM pula sebelah kiri. Dekat bulat di dalam tu kita isi dengan PB. Okey.
Nampak tak PM kita tadi apa? Kuantiti gula. Isi dekat situ kuantiti gula. PB kita tadi apa? Rasa air teh. Kan? Okey, kuantiti gula. Cawan A kita bubur berapa tadi? 1 sudu. Lepas tu, cawan B kita bubur berapa? 1 sudu, rasa dia tawar. Cawan B kita bubur berapa? 2 sudu. Rasa dia manis. Inilah cara mengisi pemboleh ubah dalam jadual. Begitu juga kalau soalan tu dah dalam bentuk jadual. Cari je yang belakang tu adalah PB, yang sebelah kiri adalah PM. Kita tengok pula jadual melintang. Jadual melintang, PB dia di bawah. Di bawah sekali. Kalau ada 3 kolom atas, bawah, bawah, yang bawah sekali adalah PB. Okey, atas dia adalah PM. Dan kita isi dekat cikgu bulatkan merah itu isi dengan PB. Okey. PM sebelah atas dan isi dekat bulat cikgu bulat tu adalah PM. Okey, PM kita tadi apa? Kuantiti gula. Isi kat situ. Kuantiti gula, cawan A ada berapa tadi? Cawan A ada 1 sudu, cawan B ada 2 sudu. Okey, cawan A ada 1 sudu. Rasa air teh dia tawar. Cawan B, kuantiti gula dia ada 2 sudu. Rasa air teh dia manis. Inilah pemboleh ubah dalam jadual ataupun graf dalam jadual. Okey? Okey, kita lihat pula dalam carta palang. Kita nak buat carta palang ataupun graf. Okey, nampak tak cikgu bulatkan dekat bawah tu? Dekat bawah tu kita kena isi perkataan di situ dengan PM. Di bawah PM. Mati, baring. Okey. Jadi PM kita apa? Kuantiti gula. PB dia dekat atas. Isi dekat atas tu PB. Okey? Nampak tak? Isi kuantiti gula dekat situ. PB apa dia? Rasa air teh. Kita isi kat situ. Oh, tersalah. Tak apa. Kita isi air teh kat situ ya. Okey. Kuantiti gula ada 1, ada 2. Betul tak? Rasa air teh kurang manis. Manis. Kenapa cikgu letak manis kat atas, kurang manis kat bawah? Sebab mesti daripada kurang dulu. Okey? Lepas tu, kita tengok. Kuantiti gula. 1 sudu. 1. Nampak tak 1? Rasa dia macam mana? Kurang manis. Sampai setakat tu kurang manis. Kalau 2 sudu gula, rasa dia manis. Nampak tak? Itulah dia cara nak mencari pemboleh ubah dalam jadual ataupun dalam carta palang. Sama ada kita nak mencari pemboleh ubah yang dah sedia ada dalam jadual ataupun disuruhnya kita membina jadual. Bila disuruh kita membina jadual, macam inilah cara nak buatnya. Sama ada jadual menegak atau jadual melintang. Kalau disuruh kita buat carta palang ataupun graf, inilah caranya. Di bawah sebagai PM, atas sebagai PB. Jelas, tapi jadual melintang PB bawah, PM atas, dia terbalik kat situ ya. Okey, jelas? Seterusnya, cara mencari pemboleh ubah dalam soalan berdasarkan jadual. Okey, macam mana kita nak cari pemboleh ubah dalam soalan berdasarkan jadual? Di mana kita nak cari pemboleh ubahnya? Macam mana kita nak kenal pemboleh ubahnya? Sama-sama kita nantikan video Pak Sik tajuk pemboleh ubah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.